Selamat malam dan salam sejahtera. Saya sebagai moderator pada hari ini. Nama saya Harrison Luis. Nomor matriks 2511389492. Yang dihormati rekan-rekan sekalian, selamat datang ke forum kami yang bertajuk Pengajaran Berbeza dalam Pendidikan. Sebelum itu, diminta semua panel memperkenalkan diri masing-masing. Salam sejahtera, saya panel 1, nama saya Roy Keserajis, nomor matriks MS 251138793. Hai, saya panel 2, nama Imextel Jolba, nomor metrik 2511386651. Assalamualaikum, saya panel 3 yang Muhammad Zunor bin Jumik, nomor matriks MS 251138767. Saya panel 4, nama saya Hildi Sentusugi, nomor matriks MS 251138676. Sebelum kita memulakan perbincangan hari ini, saya akan memberikan pengenalan tajuk ini dan objektifnya. Tajuk ini membincangkan kepentingan pengajaran berbeza, cara pelaksanaannya, cabaran yang dihadapi oleh guru, serta perannya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualiti. Oke, bagi objektif forum ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep yang pengajaran berbeza, membincangkan kepentingan dan cabaran pelaksanaan di dalam bilik darjah, menjelaskan bagaimana pengajaran berbeza menyokong sidang 4 pendidikan berkualiti. Tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan forum dengan soalan yang pertama. Apakah perbezaan antara pengajaran tradisional dan pengajaran berbeza? Salam sejahtera, terima kasih moderator. Saya akan menjawab soalan pertama. Pada pendapat saya, perbezaan utama antara pengajaran tradisional dan pengajaran berbeza ialah cara guru memenuhi keperluan pembelajaran setiap murid. Dalam pengajaran tradisional, guru menggunakan kaedah yang sama kepada semua murid. Kandungan aktiviti dan pentaksiran adalah seragam tanpa mengambil kira perbezaan tahap kebolehan, minat atau gaya pembelajaran. Pendekatan ini lebih berpusatkan guru, di mana guru menjadi sumber utama penyampaian ilmu. Manakala pengajaran berbeza merupakan pendekatan yang berpusatkan murid. Menurut Carol N. Tomlinson, pengajaran berbeza dilaksanakan dengan menyesuaikan kandungan, proses, produk, dan persekitaran pembelajaran berdasarkan kesediaan belajar, minat, dan profil pembelajaran murid. Sebagai contoh, bagi topik yang sama, murid yang telah menguasai pembelajaran boleh diberikan tugasan berbentuk projek atau penyelesaian masalah yang memerlukan pemikiran aras tinggi. Manakala, murid yang masih memerlukan bimbingan boleh menggunakan bahan bergambar, video, peta minda, atau aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dengan sokongan guru. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pendidikan bukan bermaksud semua murid menerima pembelajaran yang sama, tetapi setiap murid menerima pembelajaran yang sesuai dengan keperluan mereka. Oleh itu, pengajaran berbeza dapat meningkatkan motivasi,
penglibatan dan pencapaian murid serta mewujudkan bilik darjah yang lebih inklusif. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban panel yang pertama. Oke, kita akan melakukan soalan kedua. Bagaimanakah guru boleh melaksanakan pengajaran berbeda jika bilangan murid terlalu ramai? Terima kasih moderator atas soalan yang diberikan. Walaupun bilangan murid ramai, guru masih boleh melaksanakan pembelajaran berbeda dengan membahagikan murid kepada kumpulan mengikut tahap penguasaan atau minat. Guru juga boleh menyediakan tugasan yang mempunyai beberapa tahap kesukaran, menggunakan pembelajaran kooperatif, dan mengamalkan sistem pembelajaran secara stesen. Dengan perancangan yang baik, pengajaran berbeda tetap boleh dilaksanakan dengan berkesan. Itu sahaja. Oke, terima kasih atas jawaban panel kedua. Terusnya saya akan menanyakan soalan yang ketiga. Adakah penggunaan teknologi penting dalam pengajaran berbeza dan mengapa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada moderator. Pada pendapat saya, penggunaan teknologi sememangnya sangat penting dalam pelaksanaan pengajaran berbeza. Hal ini karena setiap murid mempunyai tahap kebolehan, minat, dan gaya pembelajaran yang berbeza. Ada murid yang lebih mudah memahami melalui penerangan guru, ada yang lebih sukar melihat video, gambar, atau animasi, dan ada juga yang lebih gemar belajar melalui aktiviti interaktif. Oleh itu, teknologi membantu guru memenuhi keperluan pembelajaran setiap murid dengan lebih berkesan. Sebagai contoh yang dapat kita ambil ialah, guru boleh menggunakan media pembelajaran slide, interaktif, permainan pendidikan, dan kuis dalam talian. Penggunaan bahan-bahan ini menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. Apabila murid berasa seronok, mereka akan lebih aktif memberi perhatian, bertanya soalan, dan mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. Di samping itu, teknologi memudahkan guru membuat pentaksiran secara berterusan melalui platform digital seperti Google Form atau Quiz. Guru dapat mengetahui tahap penguasaan murid dengan lebih cepat. Berdasarkan keputusan tersebut, guru boleh mengenal pasti murid yang memerlukan bimbingan tambahan dan murid yang bersedia menerima aktiviti yang lebih mencabar. Ini membantu guru merancang pengajaran yang lebih sistematik dan berkesan. Akhir sekali, teknologi juga memberikan manfaat kepada murid berkeperluan khas. Sebagai contoh, terdapat aplikasi yang menyediakan bacaan suara, sari kata, gambar, dan simbol yang memudahkan mereka memahami isi pembelajaran. Dengan adanya kemudahan ini, murid berkeperluan khas dapat belajar bersama rekan-rekan lain dalam suasana bilik darjah yang lebih inklusif tanpa berasa tersisih. Namun begitu, penggunaan teknologi juga mempunyai beberapa cabaran. Antaranya ialah kekurangan printing digital, capaian internet yang lemah di setengah kawasan, serta tahap kemahiran guru dan murid yang berbeza dalam menggunakan teknologi. Walau bagaimanapun, cabaran ini boleh diatasi melalui latihan kepada guru, penyediaan kemudahan yang mencukupi, dan sokongan daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Dan kesimpulannya, teknologi merupakan satu elemen yang sangat penting dalam pengajaran berbeza karena ia membantu guru menyediakan pembelajaran yang lebih fleksibel, menarik, dan sesuai dengan keperluan setiap murid. Melalui penggunaan teknologi yang berkesan, semua murid berpeluang belajar mengikuti potensi masing-masing sekaligus mewujudkan bilik darjah yang lebih inklusif dan berkualiti. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban panel yang ketiga. Seterusnya saya menanyakan soalan yang keempat. Bagaimanakah pengajaran berbeza membantu murid berkeperluan? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Pengajaran berbeza membantu murid berkeperluan khas dengan menyesuaikan kaidah pengajaran mengikut keperluan, kebolehan, dan gaya pembelajaran mereka. Setiap murid mempunyai tahap pemahaman yang berbeza. Oleh itu, pendekatan ini memastikan semua murid dapat belajar dengan lebih berkesan. Yang pertama,
Pengajaran berbeza membolehkan guru menyesuaikan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid. Murid yang lemah akan diberikan bimbingan tambahan dan latihan yang lebih mudah, manakala murid yang lebih mahir diberikan tugasan yang lebih mencabar. Ini dapat membantu murid berkeperluan khas belajar tanpa rasa tertekan atau ketinggalan. Selain itu, penggunaan pelbagai kaedah pengajaran seperti visual, audio, dan kinestik memudahkan murid memahami pelajaran. Murid berkeperluan khas sering mempunyai gaya pembelajaran yang unik. Jadi, pendekatan ini membantu mereka belajar dengan cara yang paling sesuai. Seterusnya, pengajaran yang berbeza memberi peluang pada guru untuk memberikan sokongan secara individu. Guru boleh memberikan arahan yang lebih jelas, mengulang penerangan, serta menyediakan masa tambahan kepada murid. Ini sangat penting bagi memastikan murid benar-benar memahami sesuatu konsep. Jadi kesimpulannya, pengajaran berbeza memainkan peranan penting dalam membantu murid berkeperluan khas dengan meningkatkan pencapaian akademik, keyakinan diri, serta penglibatan mereka dalam pembelajaran. Oleh itu, pendekatan ini perlu diamalkan oleh guru untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkesan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban panel yang keempat. Seterusnya, saya menanyakan soalan yang kelima. Pada pendapat Anda, apakah cabaran terbesar guru dalam melaksanakan pengajaran berbeza? Terima kasih moderator. Pada pendapat saya, cabaran terbesar guru dalam melaksanakan pengajaran berbeza ialah kekangan masa untuk merancang aktiviti dan menyediakan bahan pembelajaran yang pelbagai, mengikut tahap keupayaan murid. Selain itu, bilangan murid yang ramai dalam satu kelas menyukarkan guru memberi perhatian secara individu kepada setiap murid. Guru juga berhadapan dengan cabaran seperti kekurangan bahan bantu mengajar, kemudahan teknologi, serta perbezaan tahap penguasaan murid yang sangat ketara. Dalam masa yang sama, guru perlu mempunyai pengetahuan pedagogi dan kemahiran profesional bagi memilih strategi pengajaran yang sesuai untuk memenuhi keperluan semua murid. Walau bagaimanapun, cabaran ini boleh diatasi melalui latihan profesional yang berterusan, amalan professional learning community dalam kalangan guru, perkongsian bahan pengajar serta penggunaan teknologi pendidikan seperti Google Classroom, Quiz, dan Canva. Sokongan daripada pihak sekolah, ibu bapa dan pentadbir juga penting bagi memastikan pelaksanaan pengajaran berbeza berjalan dengan berkesan. Kesimpulannya, walaupun pengajaran berbeza memerlukan perancangan yang lebih teliti berbanding pengajaran tradisional, pendekatan ini mampu meningkatkan kualiti pembelajaran dan memastikan tiada murid tercicir. Hal ini selaras dengan matlamat pembangunan Mampan 4, SDG 4, yaitu pendidikan berkualiti yang menekankan pendidikan yang inklusif, saksama, dan berkualiti untuk semua. Melalui pengajaran berbeza, guru dapat mengurangkan jurang pembelajaran serta memastikan setiap murid berpeluang mencapai potensi mereka tanpa mengira latar belakang atau tahap kebolehan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas jawaban Anda. Seterusnya, saya akan menanyakan soalan yang terakhir. Bagaimanakah pendekatan ini menyokong pencapaian SDG 4, pendidikan berkualiti? Terima kasih atas soalan yang diberikan.
Pengajaran berbeda menyokong SDG 4 karena pendekatan ini memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualiti tanpa mengira latar belakang atau tahap kebolehan. Apabila setiap murid menerima pembelajaran yang sesuai dengan keperluan mereka, jurang pencapaian dapat dikurangkan dan matlamat pendidikan untuk semua dapat direalisasikan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli panel atas perkongsian yang sangat bernas. Kesimpulannya, pengajaran berbeza merupakan pendekatan yang mampu memenuhi keperluan pembelajaran setiap murid, meningkatkan penglibatan mereka dalam kelas dan menyokong pencapaian SDG 4, yaitu pendidikan berkualiti. Semoga forum ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dan terima kasih.